Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita sambung lagi pengajian kitab kita, iaitulah kitab Nawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili yang telah lama kita tangguhkan sejak daripada bulan 3 sampailah sekarang dah bulan 8. Jadi insya-Allah kita sambung pengajian kita pada malam ni. Moga-moga Allah menganugerahkan kepada kita akan keimanan yang mantap untuk menyuburkan lagi akhlak yang terpuji. Dengan itulah maka Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau, yang berbahagia ketua balai dan seluruh ahli jawatan kuasa surau dan juga anggota yang turut hadir pada malam ini, dan yang amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung di muka surat yang ke-19 di bahagian yang tengah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan ada pun segala manfaat dunia, maka iaitu berusaha dengan dua tangan dan dua kaki itu pada mencari harta benda, dan segala tujuan engkau dan memelihara engkau dengan dia daripada mudarat, seperti lari dengan kaki daripada binatang buas-buas
dan seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang menerkam ia akan dikau. Baik. Jadi ini dia masuk bab tangan dan kaki. Cerita tentang kelebihan ataupun tujuan Allah mencipta tangan dan kaki kepada kita ni dari segi sudut agama. Kejap kuat, kejap pelan. Dari segi sudut agama, bukan dari segi sudut sains dan sebagainya. Ini dari segi sudut agama. Baik. Jadi dia kata, dan ada pun segala manfaat dunia, maknanya perkara yang memberi faedah pada sisi dunia bagi tangan dan kaki yang Allah ciptakan untuk kita ni, maka iaitu berusaha dengan dua tangan dan dua kaki, itu pada mencari harta benda. Jadi Allah bagi tangan kaki kita ni dari segi manfaat dunianya, salah satunya lah ataupun yang paling penting lah, iaitu dengan kita gunakan tangan dan kaki ni untuk mencari harta benda. Jadi cari harta benda tak salah dalam Islam. Kadang-kadang orang tersalah faham dalam makna zuhud. Dia kata zuhud ni tak boleh ada harta benda. Itu bukan zuhud, tu kedekut. Yang sebenar boleh, tak ada masalah. Yang dari segi syariatnya, iaitu dari segi fiqahnya, iaitu jangan dengan jalan yang haram. Dengan jalan yang halal tak ada masalah, kan? Asalkan halal dengan cara yang betul. Maksud halal macam mana? Jangan tipu orang niaga, jangan ada pembohongan, jujurlah. Rosak cakap rosak, elok cakap elok. Jadi yang tu. Kemudiannya dari segi tasawuf ni pula, jangan ada sifat tamak. Jangan ada sifat tamak. Walaupun asalnya nampak jalannya tu jalan halal, tapi bila dalam hati tu ada sifat tamak, akhirnya jatuh menjatuh sesama kawan, sesama saudara se-Islam. Sebab apa? Sebab tamak. Kan, kita berniaga, orang sebelah pun berniaga. Bahagian kita tak ada, kita suruh dia pergi kedai sebelah. Sebab orang kita juga, orang Islam juga, tak ada masalah. Tak, kita dengki, jangan pergi kedai sebelah, barang tak elok. Itu yang jadi masalah, tamak, iri hati, sebab penyakit di dalam hati tu. Jadi dalam masalah mencari harta benda ni, atau dengan kata lain kita sebutnya sebagai rezeki, maka di sini syarahnya, rezeki itu kata ulama ada 4 jenis, ada 4 kategori rezeki. Iaitulah yang pertama disebut sebagai rezeki matmun. Matmunun, mim do mim waw nun, matmun. Matmun ni maksudnya rezeki yang sudah dijamin Allah. Maksudnya sini, walaupun kita tak usaha cari, confirm dapat. Itu dipanggil rezeki matmun, rezeki yang memang Allah jamin. Apa dia contoh rezeki yang Allah jamin? Kita tak payah usaha pun, memang umur kita bertambah. Tu rezeki tu, umur tambah, boleh hidup lah esok. Kita tak ada nak usaha apa pun, memang esok hidup. Itu rezeki yang memang sudah dijamin, yang dah tentu siap dah. Tak payah buat apa-apa pun, memang rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh melihat satu rezeki yang sudah dijamin, bukan kena pergi pasang dekat kedai nak masuk ke mata, tak. Bangun tu, lahir tu Allah bagi dah, boleh melihat. Daripada kecil sampai tua, tinggal lagi nak memelihara je mata tu. Tapi Allah buat elok siap dah. Tu semua rezeki yang sudah dijamin, dipanggil rezeki matmun. Tapi kadang-kadang orang tak nampak ni rezeki. Dia kata macam mana ni? Tak ada rezeki. Tak ada rezeki apa tu? Mata boleh melihat tau, telinga boleh mendengar, mulut boleh bercakap, tangan boleh mencapai, kaki boleh berjalan. Rezeki lah tu. Tu yang kadang-kadang, minta maaf cakap lah, kita beli ada orang duduk kat kaki 5, siap dengan lebay lembik dia, dengan pakaian lusuh, minta sedekah. Dah, tapi tengok tangan kaki cukup. Memanglah hidup susah, semua orang bermula dengan hidup susah. Mana ada orang mula dengan hidup senang? Anak raja lain lah. Tapi kita semua mula dengan susah. Usahalah pergi cari, buatlah apa-apa, jual. Saya lebih suka walaupun orang tu duduk kat kaki 5,
Tapi bukan dia meminta-minta sedekah, tapi dia jual keripik dan sebagainya. Maknanya dia meniaga tak? Dia meniaga tak? Kita pula ada rasa belas kasihan, walaupun kita beli keripik dia, ataupun kalau tak nak beli pun bagi hadiah duit kepada dia, kan? Kalau kita, kalau contoh keripik tu 10, 3 dapat 10, kita ambil 1 je tapi kita tetap bayar 10, contoh. Sebab nak bantu dia, nak tolong dia. Itu tak apa, sebab dia ada usaha dah. Ni tak ada duk goyang kaki situ, lepas tu minta sana minta sini. Nak lepas tu guna atas nama Islam. Jadi memburukkan imej agama. Agama bukan macam tu. Nak seolah-olah Islam ni lekeh. Yang lagi kita pelik, bila masuk Islam dia kadang-kadang jadi susah. Kenapa jadi begitu? Sedangkan dia tak ada ubah apa pun, hanya tukar agama je. Tapi kadang-kadang itulah ada yang mengambil kesempatan. Kita tak kata semua, tapi adalah segelintir kecil yang kadang-kadang suka mengambil kesempatan dalam masalah ni. Baik, jadi rezeki yang pertama ialah rezeki makmun, rezeki yang sudah dijamin Allah. Mu usaha ke tak usaha ke, tak ada terlibat langsung, melainkan semuanya dengan jaminan daripada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, rezeki maksum, mim qaf sin waw mim, maksumun. Maksum dia asal perkataan qasam, yang dengan maknanya dibagi-bagikan. Qismun. Maknanya rezeki tadi telah dibagi-bagikan. Dalam ramai-ramai kita yang ada dalam surau ni, rezeki kita tak sama tiap-tiap orang lain-lain. Sebab apa? Inilah rezeki maksum yang telah Allah bagi-bagikan. Ada orang kaya lebih sikit bahagian harta. Ada orang tu Allah buat dia tak kaya harta, tapi kaya akhlak, perangai baik. Orang suka dengan dia, suka senyum, suka tolong orang. Ada orang Allah tak bagi dia kaya harta, tak bagi dia kaya akhlak sangat, tapi dia ada kaya ilmu pula banyak. Jadi rezeki masing-masing. Dalam masalah perkataan kaya tu bercabang-cabang. Jangan pandang kaya mesti duit je. Ada orang kaya dengan ibadat, kan? Jadi macam-macam jenis kaya lah. Jadi kalau ikutkan, semua kita ni ada kategori kaya tu. Cuma kita nampak tak nampak Allah letak kita ni kaya tang mana. Jadi semuanya ada kelebihan masing-masing. Orang yang kaya dengan harta, mungkin kelebihannya boleh menderma kuat, tapi mungkin ibadat dia kurang. Sebab apa ibadat kurang? Sebab biasanya orang kaya sibuk dengan kerja-kerja dia, tapi dia tak kedekut. Dia guna duit dia untuk bantu masjid, surau, sekolah agama dan sebagainya. Ada orang tak banyak mana duit, sebab kerja dia taklah besar sangat, kerja dia lebih kurang sikit je, tapi Allah lapangkan masa dia. Bila Allah lapang masa dia, Allah mudahkan dia untuk buat ibadat. Jadi dia kaya dengan ibadat. Jadi masing-masing bahagian. Jadi jangan orang yang kaya mencemuh orang yang miskin, atau orang yang miskin mencemuh orang yang kaya. Yang cemuh ni orang yang jahat ni, yang lawan hukum Allah dan sebagainya, tak kira kaya ataupun miskin. Tapi kalau kaya taat, baik. Miskin taat pun baik. Tak ada masalah. Kemudian rezeki yang ketiga namanya mamlukun. Mamluk. Maksud mamluk, ambil daripada perkataan malaka atau milik. Rezeki yang dimiliki, yang menjadi kepunyaan. Macam mana rezeki yang dimiliki? Rezeki yang kita sudah dapat. Contoh, semalam kita makan apa, benda tu dah masuk perut, dah jadi taik pun, dah jadi darah daging dah. Itu rezeki memang kita punya dah, bahagian Allah bagi kat kita dah. Ada pun rezeki maksum tadi, kadang-kadang belum tentu milik kita, cuma baru dibahagikan ke kita, tapi mungkin bukan milik kita. Macam mana Ustaz? Tak faham. Kita kerja kan dapat gaji bulanan. Dapat gaji, katalah contoh gaji kita 3,000. 3,000 tu bukan confirm kita punya semua 3,000 tu. Belum tentu jadi milik kita semua 3,000. Boleh jadi bini kita minta 1,500. Nak buat beli rantai baru, kan? Dah tinggal 1,500 kita. Anak-anak pula minta lagi 1,000. Nak beli baju baru lah, apalah, nak beli motor lah, apa. Dah habis ke anak pula. Itu dah jadi rezeki anak. Dah bagian kita 500. Barulah nak buat pergi kedai minum, kawan pula datang kata, mak pinjam mak 500, aku habis duit lah. Bagi 500 lah kali, tak ada rezeki langsung dia. Tu cerita dia. Jadi belum tentu
rezeki tu milik kita. Tu baru dipanggil rezeki maksum yang dibagi-bagikan. Ada pun yang sudah tentu jadi milik kita, yang kita dah pakai dah. Yang memang kita dah guna dah. Tu namanya rezeki yang memang Allah dah tetapkan sejak azali lagi bahawa itu jadi milik kita. Allah dah tetapkan dah. Kemudian yang keempat disebut rezeki mau'udun. Mau'ud tu maksudnya diambil daripada perkataan wa'ada, iaitu maknanya rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Yang ni rezeki mana? Rezeki takwa, rezeki syurga. Allah jamin siapa yang taat, beramal soleh, mengerjakan amal soleh dan beriman taat pada perintah Allah, maka Allah janjikan baginya ialah syurga. Maka janjian itu adalah rezeki. Tapi rezeki itu yang dimaksudkan dengan rezeki mau'udun, rezeki yang dijanjikan. Boleh jadi belum dapat, tapi sudah menjadi janji daripada Allah SWT. Kalau manusia janji, ya kita risau, ya gedak dia kata janji. Lagi-lagi kalau ahli politik yang cakap, ya tak ya gedak dia punya janji ni. Tapi kalau Allah yang janji, jangan khawatir, kerana Allah bukan dilantik melalui pilihan raya. Kerana Allah bukannya membodek-bodek kita. Janji-janji ahli politik tu bodek-bodek kita. Dia kadang-kadang manis saja di mulut, time buat tak dapat. Janji Allah, kalau Allah kata siapa buat gini akan aku masuk syurga, confirm, yakin, tak payah risau. Tak payah, ya kan boleh dapat ke tak? Yakin itulah dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab dipanggil iman. Lepas tu kalau orang imannya tinggi, imannya hebat, dia tak takut soal rezeki ni. Lepas tu lalu tabung, dia bubuh lah, mana yang dia nak bubuh pun banyak, tak apa. Sebab dia yakin ni Allah punya jaminan. Allah kata kalau kita bantu sesama Islam, banyak mana lagi tinggi ganjaran Allah. Ini yang dikatakan membeli syurga Allah. Dia gunakan segala hartanya. Orang kata, kamu tak takut miskin ke? Lah, yang bagi kaya aku ni pun bukan usaha aku, Allah bagi kaya. Nak takut apa ya? Allah yang jamin. Inilah soal yakin. Beza-beza di antara kita. Ada orang yakinnya tinggi, ada orang yakinnya rendah. Tapi okey gak kalau yakin rendah, dia bubuh gak singgit. Ada orang tak yakin langsung. Lalu tabung dia buat bodoh. Tu tak yakin langsung tu. Jangan tak yakin langsung, kan? Tu. Baik. Jadi mencari harta benda adalah antara manfaat yang Allah beri kepada tangan dan kaki kita. Dan dia kata lagi, segala tujuan engkau, Allah bagi tangan kaki ni untuk memudahkan segala bentuk tujuan kita, apa sajalah, asalkan pada sudut perkara kebaikan. Walaupun ianya bukan dari sudut hal ibadat. Kita nak menukang tu bukan hal ibadat. Kita nak buat rumah pakai tangan kita ketuk paku, tu bukan kerja ibadat. Sebab kerja ibadat ni sembahyang contoh, kan? Tapi tak ada masalah, Allah bagi guna. Yang tak bagi guna, menyalahgunakan tangan dan kaki tu, tu baru salah. Dan segala tujuan engkau, dan memelihara engkau dengan dia daripada mudarat, dan jaga segala tangan dan kaki yang Allah bagi ni jangan sampai jadi mudarat. Sebab tu hukum dalam Islam, memudaratkan diri sendiri itu hukumnya berdosa. Berdosa, kan? Buat perkara-perkara yang memudaratkan diri. Minta maaf cakap lah, isap okok tu memudaratkan diri, jadi hukumnya berdosa. Sebab dia memudaratkan akan anggota di dalam ni, peparu dia dan sebagainya. Jadi kalau ada di antara kita yang masih hisap, cubalah berusaha sungguh-sungguh, berikhtiar, bangun di tengah malam, buat solat sunat hajat, sembahyang 2 rakaat, sujud yang terakhir, minta sungguh-sungguh pada Allah. Kalau kita berhenti kerana selain daripada Allah, dia takkan jadi. Percayalah, saya berani jamin dan yakin. Kalau kita niat berhenti tu kerana sesuatu yang dikaitkan dengan makhluk, dia takkan ada kekuatan. Memang kita akan start balik atau buat balik. Tapi kalau kita buat tu lillahi ta'ala, kerana semata-mata Allah, kita minta pertolongan Allah, Allah yang sendiri akan berikan kekuatan pada kita. Kalau Allah bagi kekuatan, tak ada siapa yang boleh kalahkan kekuatan Allah. Allah akan campakkan rasa jelek, rasa tak sedap benda yang kita nak tolak tu, sehingga kan kita rasa tak gemar benda tu.
Sehingga kan ada orang walaupun tegar manis okok, hasil dia berjaya niat kerana Allah, lalu asal okok depan hidung pun dia nak muntah dah. Dia kata tak boleh, aku tak boleh bau dah. Padahal dulu dia paling kuat hisap. Ada jadi macam tu. Sebab apa? Sebab Allah dah tolong dia, Allah selamatkan dia. Sebab tu apa-apa kerja buat kita, jangan anggap kita sendiri boleh settlekan. Tak boleh. Kita lemah, kita dhaif. Ingat kita makhluk. Jadi apa-apa pun serah pada Allah. Buatlah apa kerja pun, tak kira sama ada kerja yang senang atau yang susah, minta pada Allah. Kerana Allah lah yang menyelesaikan segala masalah. Bukan kita. Ni banyak nak usaha sendiri. Jadi baik. Lagi dia kata, dan segala tujuan engkau dan memelihara engkau dengan dia daripada mudarat, seperti lari dengan kaki daripada binatang buas-buas. Contohlah, ini bahasa lama sebab tu disebut macam tu, buas-buas. Maknanya lari daripada binatang yang buas lah. Maknanya kata gunakan kaki tu untuk lari daripada binatang buas. Untuk menyelamatkan dirilah maksud di sini, menyelamatkan nyawa. Boleh? Kita selamatkan nyawa. Dan seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang menerkam, ia akan dikau. Ada orang nak pukul kita ke nak terajang kita, kita selamatkan diri kita dengan tangan. Boleh? Dalam Islam membenarkan. Batu dalam Islam dia ada hukum qisas. Bunuh dihukum bunuh, putus hukum putus. Kawan tu terajang dia macam mana tak sampai putus telinga, dia boleh balas balik dengan putus telinga juga, kalau ikut dari segi hukum Islam. Tapi lah kita terikat dengan undang-undang negara dan sebagainya, kita ikut cara yang betul lah kan. Tapi kalau ikut sebenar undang-undang Islam, apa dia buat kat kita, kita boleh balas dia balik. Lepas tu kita kena ingat, yang nak boleh balas ni pun mesti daripada tuan badan. Yang sebenar dalam hukum Islam, bila ada berlaku pembunuhan, yang boleh memaafkan si pembunuh hanya waris keluarga sahaja. Tapi bila sistem perundangan negara tak ikut cara Islam, akhirnya yang memaafkan siapa? Sultan, agung, mahkamah. Mana ada hak? Sultan besar mana pun tak ada hak, sebab dia bukan waris keluarga. Yang boleh maafkan ni waris keluarga. Sebut, baca dalam kitab-kitab fiqh, dalam masalah hukum, menyebabkan kematian dan sebagainya. Tapi itulah sebab kita ni jauh. Sekarang ni kita cuba sekadar mana, setakat mana yang kita mampu. Dah lama dah, 50 tahun lebih kita semakin jauh dengan sistem-sistem Islam, perundangan Islamnya makin jauh. Tapi sekarang kita cuba nak kembali perlahan-lahan. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Mana yang kita dan buat, yang mana kita boleh ubah untuk kembali kepada corak cara Islam, kita cuba buatlah. Batu kata Dr. Zulkifli Al-Bakri, dia akan cuba sedaya upaya untuk merealisasikan rang undang-undang 355 yang seperti mana Tok Guru Haji Hadi sebut dulu, untuk dilaksanakan di dalam negara sebelum dia memejamkan matanya buat kali yang terakhir. Maknanya meninggal lah. Dia akan cuba usaha. Tu kita nak macam tu lah. Walaupun tak dan buat lagi, biar ada niat. Macam tahajud lah. Walaupun kita tahu dah memang bangun pukul 8.30, tapi biar niat dulu. Nampak? Niat tahajud dulu. Walaupun memang tiap-tiap hari terkejut, bukan tahajud. Janji bahagian niat tu ada. Ni niat pun tak ada. Tak kata tahajud, subuh pun tak ada niat nak bangun. Itu makna teruk sangat. Jadi sama juga, nak melaksanakan undang-undang Islam, nak melaksanakan cara pemerintahan Islam, biarlah ada niat dulu. Soal jadi tak jadi, tak kita rancang dulu, tengok macam mana, ada halangan ke apa dan sebagainya, kita tempuh. Tapi biar niat tu ada dulu. Ni awal niat pun tak ada. Kita sebagai kerajaan tidak ada rancangan untuk melaksanakan hukum hudud. Yang ni yang rosak ni, kata-kata macam ni yang rosak. Kalau elok sikit lah, tapi pun tak betul juga, masih lagi dikira berdosa. Tapi kira okey sikit ayat kalau dia cakap gini. Kami daripada pihak kerajaan akan cuba mempertimbangkan untuk melaksanakan undang-undang Islam yang dinamakan hudud tu. Cuba mempertimbangkan tu kira okey sikit. Walaupun masih lagi dikira berdosa, kata ulama. Sebab mana boleh undang-undang Allah nak main timbang-timbang?
Ini bumi Allah kan, patut kena buat lah. Tapi okey sikit daripada langsung tak nak buat. Tu cerita dia kan. Boleh faham tak? Baik. Kemudian lagi dia kata Syekh, seperti lari dengan ni dah habis dah. Dan bermula mensyukurkan nikmat kaki. Syukur nikmat kaki pula. Dan nikmat tangan ini, bahawa engkau pakai akan keduanya pada segala taat, dan engkau pelihara keduanya daripada tiap-tiap maksiat. Tanda kita syukur Allah bagi tangan kaki, bukan payah pun, jaga tangan dan kaki kita daripada buat perbuatan maksiat. Okey. Kadang-kadang kita tersalah faham dengan makna maksiat. Mungkin kita nampak maksiat tu hanya dari sudut makna kata hubungan lelaki perempuan yang tidak sah, ataupun kita sebut sebagai zina sebagai contoh. Benar, zina adalah salah satu daripada maksiat, tapi maknanya bukan zina je maksiat. Makna maksiat ni dia asal dari perkataan asi, yakni berdosa. Maksiat ni adalah orang yang berdosa. Orang yang melakukan perbuatan yang berdosa. Apa saja perbuatan dosa, itulah namanya maksiat. Tak semayang pun maksiat juga kan. Tak puasa maksiat, tak mengaji kuliah pun maksiat. Yang ni kadang-kadang ada orang tak nampak benda ni. Jadi ahli masjid dah, kopiah tak tanggal dah atas kepala, tapi bila orang buat kuliah dia lari balik. Dia tak tahu dia sedang buat maksiat tu. Nampak budak-budak muda minum arak, dia marah. Apa nak jadi ngampar ni, minum arak. Nampak budak-budak main tikam nombeko judi, dia marah. Yang dia tak pergi kuliah tu tak maksiat. Sebab dia tak tahu. Dia pandai dah. Macam mari nak kita sebut mufti dah. Jadi mufti tak apa dah. Jadi gitu. Jadi dia kena faham apa yang dimaksudkan dengan makna maksiat tu. Maksiat tu luas makna dia. Bukan hanya satu saja dengan makna zina saja. Tak. Itu salah satulah. Yang lain-lain tu banyak lagi, iaitu maksiat-maksiat. Jadi jaga tangan kaki kita daripada melakukan maksiat. Apa jaga kaki? Jaga kaki jangan pergi tempat yang tak elok, tapi pergilah tempat elok, masjid, surau. Tangan capai kitab, jangan tangan capai yang bukan-bukan, rasuah dan sebagainya. Saya suka betul dengan Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan. Dia cakap dalam ucapan dia, macam ceramah pula dah dia cakap tu. Dia kata, wahai seluruh anggota, saya peringatkan kepada kamu semua bahawa syurga neraka itu benar. Kan? Padang mahsyar, berkumpul di padang mahsyar benar. Dia baca. Okey lah tu. Kan? Walaupun memang dia tak baca ayat Quran, tak baca hadis, tak apa dah, tapi dia gini, kalau ustaz saja cakap dengan anggota polis, kadang tak lut. Sebab siapa dia ni? Dia kata. Kan aku kenal pun dia ustaz pondok. Saya punya suara ni laku bila? Dalam sekolah saya. Saya cakap dengan anak murid saya, budak tahfiz apa semua, kamu buat macam ni. Baru dia ikut. Sebab dia duduk bawah saya. Bawah tanggungjawab saya. Saya arah kata ketuk tampi, dia ketuk tampi. Kan? Apa saja kita arah, dia kena buat. Sebab duduk bawah kita. Tapi cuba saya pergi balai polis. Dia kata, kamu ketuk ke tampi. Nampak? Anggota pandang atas bawah kata, sian dia kata. Nampak? Itu semalam baru nampak buat kuliah. Gila dah hari ni kata. Nampak? Dia kata tak betul lah ustaz ni. Mana datang balai tiba suruh ketuk tampi. Mana lut tak lut. Kan? Jadi siapa yang lut? Bos dia ni, ketua dia. Itu peranan. Kalau ketua faham agama, bawah insya-Allah walaupun tak faham, tapi dia akan terikat dengan ketua dia. Itu penting, pemimpin mesti faham agama. Kan? Bayangkan tu baru ketua polis. Kalau ketua polis negara, tu baru polis negeri. Kalau ketua polis negara, itu baru ketua polis negara. Kalau menteri KDN, Kementerian Dalam Negeri, tu baru menteri kan. Kalau Perdana Menteri, bayangkanlah. Perdana Menteri seorang yang walaupun bukan bertaraf ulama, tapi dia dengar nasihat ulama dan dia bekerja, bertindak, arahannya semua ikut ajaran Islam. Dia kerahkan dengan cara tindakan Islam. Peraturan ikut peraturan Islam. Macam mana di bawah dia? Kan? Berani nak rasuah. Ni dah bos macam tu. Kan? Ni bos pun ada ambil bahagian.
Anak buah lebih lagi lah. Nampak? Kata bos kita pun ambil ke 10%. Macam mana nak? Betul, bukan kita fitnah. Saya dulu pun ingat fitnah. Saya kerja di Setia Alam dululah sebagai supervisor dekat satu pusat bukan pusat, tempat tapak pembinaan nak buat rumah. Jadi kita sembang dengan ada foreigner, pekerja-pekerja daripada Indonesia. Dia tukang bawa lori. Jadi dia tunjuk IC dia. IC dia warna biru macam kita. Padahal dia bukan warga negara Malaysia. Cakap mana dapat ni? Dia kata sana itu orang politik datang. Kan? Dia bagi. Oh, macam tu pula. Lepas tu dia cerita habis semua. Dia kata setiap driver lori ni dia ada satu kad khas. Dekat kad tu ada tulis apa tah, polis ke apa benda. Dia kata ini bos saya sudah bayar sama itu balai. Kalau dia tahan, tunjuk kad, lepas. Mana lori yang tak ada kad ni, sangkut. Oh, macam tu macam tu. Tu. Nak. Bukan kita memburukkan PDRM tak, tapi adalah beberapa orang yang buat kerja tak betul, tak ikut cara agama. Ni yang berlaku akhirnya. Kan? Jadi sebab itulah sepatutnya ilmu agama tak boleh diasingkan dalam apa saja career, dalam apa saja akademik. Tapi inilah kejayaan barat laknatullah, kejayaan puak-puak Yahudi dengan yang sekongkol dengannya, kan? Memisahkan pelajaran agama dengan pelajaran sains, pelajaran akademik. Betul tak? Kenapa kita perlu, ini negara kita Malaysia ni, agama perlembagaan ni agama Islam. Kenapa kita perlu pisahkan sekolah agama dengan sekolah kebangsaan? Kenapa tak masuk sekali pelajaran agama yang khusus tu dalam sekolah kebangsaan tu? Tak payah sampai 2 sekolah, dah 2 yuran nak kena bayar. Sebab ni kan ni negara kita. Kalau lain lah negara ni negara kafir. Kita kena cari inisiatif sendiri. Kan? Ni negara pemimpin dah Islam, rajanya Islam, Perdana Menteri Islam, semua Islam. Kan? Tu. Jadi bila kalau kita tengok, kalau seorang yang tak kira lah doktor yang faham Islam, maka dia akan bertindak orang di bawahnya, nurse dia ke, dan pembantu doktor ke, semua akan ikut. Doktor siap pesan lagi. Kita kena semayang, dia pesan, dia ajar anak buah dia. Kan? Tak kira lah engineer ke apa ke, kepala dia masuk projek, dia kata kita semua solat jemaah dulu, baru kita masuk kerja, dan kerja kita akan selamat, Allah jaga kita. Jadi elok. Kan? Dia kalau polis pula macam tu juga. Tak kira lah apa-apa pun, di mana-mana department ke apa pun, kalau ketuanya betul, kaki tangannya bawah pun betul. Sama gak dengan anggota badan kita ni. Kalau kepala ni betul, tangan pun jadi betul, kaki pun jadi betul. Tapi kalau kepala dah tak betul, macam kepala bagus dah pergi masuk masjid, tapi tangan pergi tengok tabung. Tangan pula, mata pergi tengok tabung. Bila mata tengok tabung, apa arahan kat tangan? Try pancing tengok dapat apa. Tu dia masuk tu, tarik, oi, RM1 boleh ni, tarik ni masuk, RM5 pula naik. Dia pancing. Pancing duit. Berlaku. Situlah punca dia. Samalah dalam kehidupan kita pun macam itulah. Seorang ayah kalau faham agama, tak bergelar ustaz tak apa, tapi ayah tu belajar agama, faham agama, kan? Dia didik anak dia, jadi eloklah keluarga, insya-Allah. Kalau tak jadi elok gak, serah pada Allah nak macam ni, itu ketentuan Allah. Kurang-kurang kita sudah usaha. Ni tak, ayah pun kadang-kadang tak pandai baca Quran, macam mana nak anak pandai baca Quran? Lepas tu kita cakap, kalau nak anak kita jadi tafiz, ayah dulu kena tafiz juga. Bukanlah ayah tu kena pergi ngaji tafiz dak, tapi biar sekurang-kurang ayah pun hafal Quran juga, mak pun hafal Quran juga. Jadi suasana hafal Quran akan ada di rumah. Ini yang banyak saya buat kajian. Anak murid duduk di sekolah okey elok, berjuzuk-juzuk, makin hari makin tambah. Tapi bila ada cuti je kita bagi, tak payah lama lah, seminggu 2 minggu, balik hilang, lupa balik, kita sulang balik, sangkut. Sebab apa? Sebab di rumah tak ada ulang, di rumah tak baca. Sebab apa tak baca? Tak ada suasana menghafal. Masing-masing ayah ada tengok TV, mak tengok drama, habis. Dan kalau ayah mak pun tak menghafal, anak pun akan ikut apa yang ayah mak buat. Ayah tengok TV, anak pun tengok TV.
Kan? Tapi kalau sama-sama hafal, suasana tu jadi macam ni. Ayah dia kata, "Meh, ayah pun hafal juga, kamu pun hafal juga. Cari ayah baca, kamu cek, kamu baca, ayah cek." Nampak? Nah. Tak apa lah, time ayah dia baca, anak dia cek tu. Cek, okey, bagus. Betul. Time anak dia baca, ayah dia cek, senyap. Tidur ayah nama. Nah, tak apalah, kurang-kurang ada suasana agama dalam rumah. Jadi barulah namanya yang kita sebut sebagai rumahku syurgaku. Tu cerita dia rumahku syurgaku tu. Ini tak ada suasana tu. Dia ajak pula anak dia karaoke. Ya Allah. Baik, ni. Maka jangan engkau menyakiti dengan dua tangan engkau akan yang diharamkan pada syarak menyakitinya. Jangan kita guna tangan kita untuk menyakitkan orang lain atau makhluk lain dengan jalan yang diharamkan atau jalan yang diharuskan dibenarkan. Contoh kita pukul anak sebab mendidik, boleh? Tak ada masalah, itu bukan jalan haram. Tapi jangan berlebih-lebih. Biar berperi kemanusiaan lah. Jangan sampai hilang pertimbangan, terajang anak dan sebagainya. Kalau ikut sunnah nabinya, rotan di tapak kaki, buatlah macam tu kan. Jangan pakai batang paip apa semua tu. Itu dah melampau. Time tak ada anak, nak sangat anak, Allah bagi anak, kita melebih pula dalam cara mendidik. Tak kena gak cara tu kan. Tapi mana biar cerdik, kan, biar cara dengan cara yang betul. Cara yang ikut agama. Tu dia. Pukul binatang atas jalan mendidik boleh kan. Kucing tu selalu kacau, tepuk sikit sudah badan dia tu. Apa dah. Ini dia tepuk sampai sengit kawan tu. Balik sengit itu kan. Nak siang ke dia. Macam-macam. Ada orang hari tu dekat dengan kawasan sekolah kami ni ada anjing terbiar. Tak tahu siapa punya lah, mungkin orang kat dalam tu ke apa kan. Dia bela dekat dia punya kebun ke apa. Jadi anjing ni dia tak kejar orang, cuma suara dia tu menyalak sana menyalak sini. Tak siapa punya kerja dah, dia pergi ambil macam cawan tu kan, dia letak kat mulut anjing tu, dia gikat pula. Siang kawan. Macam mana nak buat? Nak makan tak boleh. Nak kulu gilik, lalah kali mati macam tu. Kita nak tolong buka kan, tapi bila kita dekat dia lari. Payah kan. Nanti di hari akhirat Allah akan izinkan anjing tu balas balik kat dia. Time tu dia jadi anjing, anjing jadi dia. Dia pula kena tutup gini. Adam ke? Baru tahu kan. Jangan kita, walaupun namanya anjing, Nabi bukan suruh kita rajah anjing. Nabi kata kalau kamu tersentuh dia dengan jalan yang basah, maka kena basuh 7 kali. Tu je, bukan pergi sepak. Mana ada dalam hadis kata kalau mu jumpa anjing sepak dia. Ada? Tak, bukan suruh seksa dia kan. Memang ada hadis yang kata boleh bunuh anjing, tapi dalam syarah hadis tu kata ulama, anjing yang gila, anjing yang memudaratkan, kejar orang, gigit orang, boleh kita bunuh dia sebab memudaratkan. Tak payah kata anjing, siapa-siapa memudaratkan boleh kita bunuh. Dengan jalan menyelamatkan nyawa, menyelamatkan diri. Tu. Bunyi dah. Bunyi dah cepat tak ada makan kan? Tak ada makan tak apalah. Kalau ada makan je kita berhenti awal. Sikit lagi. Dan jangan engkau khianat dengan kedua akan orang yang dipercayai engkau dengan dia. Sama juga dengan dalam masalah tadi, dalam bab menyakiti. Dan kalau orang yang kita percaya dengan dia, jangan kita buat khianat dengan dia. Ini zaman khianat mengkhianat dalam satu kumpulan yang sama, tapi kerana ada kepentingan masing-masing, yang ni khianat dia, yang ni khianat dia. Hasil daripada khianat makin banyak parti dah ni. Tu yang ni tikam dia, yang ni tikam dia. Padahal dulu kan main sama, angkat tangan sama-sama. Sebab semuanya tujuan kepribadian, semuanya ada selindung masing-masing untuk menyelamatkan diri masing-masing ni. Bukan untuk rakyat, bukan untuk siapa, bukan untuk agama. Inilah yang jadi masalah. Ni sebab khianat mengkhianati. Dunia sekarang ni tak ada siapa dah. Kita susah nak percaya orang.
Kan? Kawan baik macam mana pun sampai masa bahagian dunia nak dapat kat dia khianat pula kita. Allahu Akbar. Dan jangan engkau pegang dengan melainkan akan yang haram. Benda yang haram jangan pegang. Lepas tu kata ulama, kalau kita jumpa duit, kalau dalam hati ni ada niat nak ambil duit tu, pegang tu haram dah. Kalau ada niat nak ambil, nak jadi milik kita, pegang tu haram dah. Tapi kalau niat kita ambil dan nak bagi kepada siapa yang berhak, ataupun pihak berkuasa ke, ataupun kita tahu tuan dia siapa, itu tak apa. Tu tak ada masalah, dan itu memang disuruh syarak. Tapi kalau ada niat hati nak ambil, kita pergi pegang saja, dah dikira berdosa. Dengan melainkan akan yang haram. Benda-benda yang diharamkan jangan pegang. Arak walaupun tak minum, pergi pegang botol je, haram juga, tak boleh. Tak payah kata pegang botol arak, mengiklankan tulisan arak pun haram. Contoh, dia dapat baju free, I love Carlsberg. Dia tak minum Carlsberg, tapi baju free, nak orang bagi, dia pun pakai, buat pergi pasar, pergi masjid pula tu. Tu tak boleh, hukumnya haram. Jangan ingat asal baju free semua boleh pakai, tak boleh. Tak apalah, yang macam tu jelas. Tapi hati-hatilah ni beli-beli baju bandel, baju daripada luar negara. Kadang-kadang baju tu ada unsur-unsur keagamaan lain, ada unsur Yahudi, Kristian, kan? The truth dia tulis itu, kebenaran. Lepas tu ada macam lambang salib. Kita duk pakai, habis tu JC tu, lambang-lambang logo bola yang ada salib-salib, mana boleh pakai tu? Dia kata tak, saya minat tim, minat cerita lain, tapi tu ada masalah keagamaan. Tu. Dalam masalah kereta sebagai contohnya, logo-logo kereta, hati-hati tengok. Kan? Sebab orang kafir ni kadang-kadang dia pandai tak, dia cerdik tak, dia buat satu benda tu mesti ada kaitan dengan agama dia. Lepas tu kita sebagai seorang Islam kena hati-hati. Sebab mengiklankan benda yang diharamkan Allah, hukumnya haram juga. Tu. Dan jangan engkau tulis dengan keduanya akan yang dilarang. Tulis benda yang dilarang, fitnah orang. Zaman hari ni dia tak tulis, tapi dia tolong share atau tolong like pun 2 kali 5 dapat dosa. Benda-benda fitnah dan sebagainya. Zaman sekarang ni, isu kita sekarang ni, masalah ni lah, selalu ni yang paling ketara dalam WhatsApp ni, isu politik lah. Jadi kita tengok cara-cara ustaz-ustaz atau ulama-ulama kita dalam berwhatsapp juga. Benda-benda yang tak tahu sahihnya, walaupun benda tu musuh kita dan sebagainya, jangan tergedik-gedik cepat sangat nak share lah, nak apalah, takut itu barang fitnah. Bila barang fitnah, kita kena sekali. Besar dosa fitnah, jangan buat main. Mentang-mentang kena ke musuh dia, lawan dia, perhatian ni bahan terbaru ni, dia kata, ni sedap pantai. Padahal benda tu tak betul, benda tu fitnah. Tanggung nama. Tu. Baik. Yang memberi mudarat akan orang Islam, terutama orang Islam, benda-benda yang memberi mudarat kepada orang Islam, kita berhati-hati. Dan daripada ilmu yang diharamkan seperti sihir, dan jangan gunalah anggota badan yang Allah beri ni, kita guna dia untuk belajar ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu pelaris bukan-bukan, merepek-repek, kan? Ada satu tokek kedai tu, dia datang jumpa saya, dia kata, ustaz boleh tak ustaz datang kedai saya? Nak apa? Ustaz buat pagar ustaz, takut ni ada gangguan apa semua ginilah. Pagar tak apa, ada dalam syariat, boleh. Kita baca ayat Quran, keliling bangunan dia tu, takut ada unsur-unsur toyol ke apa ke, nak curi duit dia dan sebagainya, boleh kita ikhtiar dengan cara gitu. Habis saya dah tawah apa semua, saya dah buat pagar tu, tiba dia kata, ustaz ada satu lagi permintaan. Apa dia? Ustaz boleh tak bagi laris? Bagi untung banyak ustaz. Dia kata, kalau bagi untung banyak, saya kaya dulu daripada awak dah. Atuk macam tu lah, saya pun awak lebih kurang aja ni, kan? Aduh, pelik sungguh manusia. Dia kata, tak mau macam tu. Itu semua benda-benda mengarut sihir, benda-benda yang bukan-bukan. Lepas tu kadang-kadang ni ada unsur tu, dia pakai nampak macam betul ayat Quran dan sebagainya, tapi tak kena cara. Mana dia bubuh lah ayat 1000 dinar dekat belakang pintu kedai dia, kan?
Bukan suruh bu belakang pintu, suruh baca. Gibu belakang pintu buat apa? Nak bukan pintu nak baca, kita yang nak baca. Ni kadang-kadang trend juga ni. Dia buh ayat-ayat doa lah apa, buh tepek stiker belakang kereta. Dia tak buh depan, patut buh depan biar dia baca. Dia buh belakang, kata nak bagi orang belakang baca. Dah mu tak baca. Hafal dah dia kata. Pandai jawab. Nampak? Dia kata. Lepas tu ada yang style baru ni, tak adalah baru, lama gak ni. Gantung tasbih dekat tu. Side mirror belakang. Dia gantung tasbih tu. Memanglah tak jadi haram gantung tasbih, tapi tujuan tasbih tu untuk kita nak kira zikir kita. Tu tujuan asal dia. Digantung tapi tak zikir buat apa? Dia kata ni selamat ni tak? Ni accident tak jadi ni. Kalau ada ni. Tak nampak tok mu. Tak payah kata gantung dekat cermin tu, gantung leher pun. Kalau awak nak pergi accident juga. Kan? Tu ngarut benda-benda macam ni lah. Kepercayaan ngarut. Orang suruh amalkan agama, bukan menggunakan agama. Ini mengguna tapi amal tak buat. Kan? Yang tu tak boleh. Dalam itulah yang sebenarnya baru dinamakan bid'ah. Adakah rosak akidah Zat? Kalau dia saja-saja letak ikut-ikut orang cakap, tak sampai rosak akidah. Cuma dipanggil mengarut dan perbuatannya bid'ah. Tetapi kalau dia yakin dengan tangkal atau yakin dengan tali tasbih, itulah memang dia akan selamat, bukan yakin pada Allah, itu jadi kafir, jadi sesat, rosak akidah. Sebab dia bukan yakin pada Allah, yakin pada makhluk. Yang tu baru salah. Jadi kita berhenti setakat ni dan kita akan sambung. Dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang haram. Berhenti situ lah. Kemudian ada sedikit soalan sahabat kita tanya, kita jawab ringkas-ringkas lah. Soalan dia, Ustaz, apakah makna Islam, iman dan ihsan? Soalan ni sebenarnya boleh buat satu lagi kuliah. Sebab kalau nak kira syarahnya betul-betul panjang, tapi kita ringkas-ringkas lah. Jadi okey, dia begini. Bagus tak soalan ni? Islam itu syariat, iman itu hakikat, dan ihsan itu tarikat. Apa benda pula ni? Okey, baik. Islam tu syariat. Maksud syariat tu Allah ajar kita macam mana nak hidup di atas muka bumi ni secara zahiriah. Maknanya secara zahiriah ni secara yang kita nampak ni. Sebab tu dalam masalah makan minum halal haram, dia duduk dalam syariat. Dia duduk dalam masalah Islam. Islam ni semua perkara zahir. Kalau kita tengok dalam rukun Islam yang 5 tu, semuanya bicara tentang masalah zahir. Mengucap dua kalimah syahadah tu zahir. Zahir ni maknanya yang kita nampak jelas dengan mata kasar ni. Bukan barang yang terselindung. Kan? Sembahyang zahir, puasa zahir. Semuanya Islam tu zahiriah. Syariat, halal haram, apa boleh, apa tak boleh. Adapun masalah iman tu keyakinan, kepercayaan tak nampak di luar ni. Macam malam ni lah yang datang kuliah. Walaupun tuan-tuan duduk dengan kuliah hangguk-hangguk, tapi belum tentu hati tuan-tuan terima apa yang saya kata. Boleh jadi hangguk-hangguk, tak betul Ustaz ni. Mana cakap je ni. Tak, boleh jadi sebab itu barang dalam, tapi saya tak tahu. Allah je yang tahu. Itulah makna iman. Iman tu barang dalam, keyakinan, kepercayaan. Dia yakin tak yakin dengan Allah. Kadang-kadang ada yakin pula ada banyak. Ada yakin sikit, yakin sederhana, ada yakin kuat. Orang yang yakin kuat tu macam ahli-ahli ulama, wali-wali Allah. Sebab tu ibadat pun kuat, sebab yakin dia kuat. Dia tak takut apa. Itu macam saya pernah cerita sekali tu. Ada seorang tok guru. Habis kuliah tu, ahli jawatan kuasa, dia bagi sampul tu. Tapi dia pergi kata, Ustaz, yang ni buat duit tambang dia kata. Tu zaman, cerita ni zaman dulu. Jadi ustaz tu dia naik beca berapa sen sangat kan. Dalam sampul tu pula dia boh RM10. RM10 zaman dulu kira besar lah kan. Beca tu baru berapa sen, kat 30 sen 40 sen gitulah. Bila dah sampai rumah, dia bagi dengan sampul-sampul. Tukang beca buka sampul, tengok RM10 banyak sangat ni, saya tak ada baki. Kata ustaz tu, tak apa, mereka kata duit tambang, ambil semua. Tak kira berapa sen pun duit tambang. Wah, yakinnya. Kita dalam 40 sen tu minta diskaun. Mahal 40 sen, bukan dekon, kurang sikit tak boleh.
Tu kita. Nampak? Tu ada orang dia makam dia macam tu. Dia yakin. Padahal tu kan duit dia. Betul dah orang cakap macam tu, tapi patutnya dia boleh ambil lah, bayar tambang je lah. Tak, tapi dia jujur sangat, lurus bendul. Nah, betul-betul dia kata tambang. Nanti nak makan apa lah? Nak makan apa bukan dengan RM10. Nak makan apa dengan rezeki Allah. Kalau tak ada RM10 pun Allah jamin rezeki ada lah. Itu makam tinggi. Tapi kita kalau tak sampai situ jangan buat-buat. Kita pun balik ni jawab, yakin rezeki Allah lah. Tengok tak ada. Gitu dah. Nak minta makan. Janganlah. Kita ikut makam kita, ikut keadaan kita. Dan kalau kita makam kita makan lah kita. Carilah makan. Nampak? Ada orang makam tak, dia tak kisah. Betul ada seorang sahabat ustaz, nama dia Ustaz Halim Saad. Dia ceritalah, dia kata dia ada seorang kawan duduk di Indonesia kan, dia mengaji dekat sana, mengaji kat Indon. Satu hari tu dia dapat mimpi, tapi dia tak cerita secara jelas dengan saya. Dia mimpi tu mimpi apa? Mungkin dia rahsiakan ke apa. Dia kata dia dapat mimpi, dapat isyarat. Apa makna isyarat tu saya tak tahu. Tapi dia kawan dia ni pergi jumpa tok guru dia. Ceritalah apa yang dia alami dalam mimpi tu. Tok guru dia kata gini, itu tanda Allah dah jemput kamu pergi ke Mekah. Pergilah. Tapi dia kata dia tak ada apa-apa kan, duit apa semua tak ada. Dah betul lah, Allah jemput. Jadi kamu kena pergi dengan jalan kaki, dengan syarat dia ada pantang larang dia pula. Pergi dengan jalan kaki, orang nak tumpang tak boleh naik. Lepas tu jangan bawa 1 sen pun. Dia pergi daripada Indonesia sampailah ke Mekah 8 bulan sampai. Dan kalau tak silap baru-baru ni dia dapat mengerjakan haji. 8 bulan sampai jalan kaki. Lagi pantang larang dia, siang kena puasa, malam baru boleh makan. Jalan kaki. Kalau bukan orang biasa tak boleh buat. Melainkan orang yang dah sampai kedudukan dia, makam dia. Kita jangan try. Baru sampai Manong telefon member ambil aku Ustaz, tak larat dah. Tu kita kan wali, kita kuali. Ada orang yang betul dia tak apa. Tu kata kedudukan makam tu. Jadi kita tengok keadaan kita ni ada yakin kepada Allah, cuma mungkin tak berapa kuat. Tak apalah, kita duduk tang tu, tapi kita usaha gak sikit-sikit untuk naik. Biar makin lama makin kita yakin dengan Allah. Makin yakin kan. Derma lah, kalau tak mampu banyak, derma sikit. Tak mampu, derma sikit, derma banyak kan. InsyaAllah. Itu iman. Yang ketiga, ihsan. Apa makna ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang ni yang saya kata makam yang tinggi tadi. Tadi Islam ni dia makan rendah sekali. Ada orang dia Islam, dia buatlah semayang apa semua buat, tapi kadang-kadang yakin dia kurang. Itu yang kadang-kadang lemah dia dalam ibadat. Tapi ada orang Islam dia bagus dah, kemudian iman dia pun tinggi, tapi kadang-kadang dia belum sampai tahap ihsan. Mana ihsan? Ihsan ni kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah. Dan kalau kamu tak boleh merasa melihat Allah pun, sekurang-kurang kamu merasa Allah melihat kamu. Itu ihsan. Maknanya makam berhati-hati. Dalam bahasa Arabnya dipanggil takwa. Orang takwa ni dia hati-hati buat satu-satu kerja, hati-hati elok-elok. Yang ni Allah suka tak suka, yang ni Allah marah tak marah, buat satu-satu. Tok guru pada Tok Guru Sidikno, namanya Tok Guru Haji Wan Ibrahim. Orang panggil Tok Guru Wain. Dia ni kalau orang nak sedekah, infak ke apa, dia akan tanya betul-betul, ni untuk apa? Dia tanya. Kalau orang tu kata tiang masjid, dia tulis kat sampul tu, tiang masjid, dia tulis. Dia tulis tiang masjid. Dia takkan guna untuk buat lantai ke buat apa ke tiang masjid. Tiang masjid punya lurus. Sebab apa? Hati-hati. Dia takut lagi Allah tanya, orang tu kata buat tiang masjid, asal buat lantai. Contoh. Padahal sebenarnya kadang orang tak kisahlah janji, dia derma dia jalanlah jadi wakaf kan, tapi dia punya hati-hati tu terlampau kuat. Yang ni orang tasawuf. Orang yang ihsannya tinggi kan, dan dia tak berkira dalam hal-hal dunia. Saya satu hari pergi kuliah dengan Tok Guru saya lah, Tok Guru Sidikno. Sampai kat masjid tu nak ambil wuduk kat kolah. Jadi Tok Guru saya buka kopiah serban dia sebab dia nak basuh bahagian kepala.
Dia mencari-cari mana nak letak kopiah dia. Pusing sana, pusing sini, nak cari. Saya nampak tepi kolah tu ada satu motor. Saya kata, Tok Guru letak atas seat motor tu lah. Saya kata macam tu. Tok Guru tanya saya balik, motor kamu ke? Saya kata, tak lah. Kata pandai-pandai kenapa? Nak letak atas motor orang, kan? Kalau orang tu tak bagi macam mana? Tak hukumnya jadi haram. Berat. Nampak dia, itu kata orang tasawuf ni, dia hati-hati sangat. Padahal takkan orang tu marah kot. Jahat sangat kalau marah tak kopiah pun. Nampak tergajang motor tu. Tapi nak ceritanya, dia hati-hati. Sekali tu dia, ni cerita Tok Guru saya dengan Tok Guru dia pula masa zaman dia ngaji pondok. Dia ngaji pondok, lepas tu biasalah habis-habis kuliah, AJK masjid bawa pergi makan. Kan, bawa pergi makan. Jadi hidangan makanan tu ikan keli. Jadi Ustaz Siddiq ni, Tok Guru saya ni, dia dah makan dah, makan sedap ikan keli tu. Tapi Tok Guru dia masa tu namanya Tok Guru Haji Hitam. Ni Tok Guru yang lain pula, seorang lagi Tok Guru Haji Hitam. Tok Guru ni tak sentuh, dia makan nasi putih je, makan. Tanya kenapa Tok Guru tak makan ikan keli? Tak, dia kata makan. Cuma aku nak tanya, dia tanya tokek kedai tu, aku nak tanya ikan keli ni ambil mana, dia tanya. Orang Kedah, ambil mana ikan keli ni, dia kata. Lepas tu kata tokek kedai kat Bendang Tok Guru. Bendang siapa? Dia kata. Dia tanya bendang siapa? Bendang orang kampung, tapi mereka memang biasanya bagilah kita ambil. Tak boleh. Hang minta izin tak kat dia nak ambil ikan ni kat bendang dia? Tak ada, tapi dah jadi biasa dah, selalu orang ambil tu. Tak boleh biasa. Kalau hang tak minta izin, haram. Ustaz Siddiq macam tu tengah makan. Allah. Tu kata orang makam ihsan. Kita nak ikut dia kadang-kadang payah sikit lah, sebab dia terlampau berjaga, terlampau berhati-hati. Dan dengan dunia ni dia tak kejar apa, jawatan, pangkat, duit ringgit. Lepas tu kadang-kadang kita tengok, bukanlah ni apa, dia pakaian dia sederhana je, kadang-kadang lusuh-lusuh gitu je, tapi keyakinan dia kuat pada Allah. Yang ni lah, yang dipanggil wali-wali ni. Ni orang hebat. Jadi itulah berlebih kurang yang kita boleh bagi gambaran apa beza antara Islam, iman dan ihsan. Yang paling hebat sampai tahap ihsan lah. 3 celet lah, sarjan 3. Bukan yang tani, itu tak apa. Sini. 3 celet pangkat dia. Islam ada, iman ada, ihsan ada. Itu paling hebat lah. Kalau tak boleh sampai 3 pun, 2 pun jadilah, Islam dan iman. Jangan Islam je. Takut kalau Islam saja masih lagi boleh masuk dalam neraka, sebab iman tak ada, yakin tak ada, percaya tak ada. Yang lebih teruk, 3 pun tak ada. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Moga-moga kita dapat kefahaman bersama dan kita boleh melaksanakan amal dengan sebenar-benar yakin kepada Allah, dan insya-Allah Allah izinkan kita semua masuk dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.